dia link ke Afkar. Dia dah tengok tapi dia tak boleh masuk ke tak, dia tak tahu. Ayah dah setting dia dah tengok tapi tak masuk. Nanti dia masuk lah tu. Tengok dekat ruangan chat tu, saya ada sediakan Google Form untuk attendance lah. Nanti tolong isi boleh? Cuba buka, boleh buka tak? Buka yang ni tu. Yang tulis link macam tu. Ya betul-betul. Boleh buka tak? Boleh ya? Baru ada 17 orang. Ibu dah isi? Dah isi, okey. Ibu dah isi? Okey, terima kasih. Baiklah, saya mulakan ya. Okey, sebelum kita mula menuntut ilmu, saya nak kamu mula baca doa ya. Sementara saya present. Jadi topik kita hari ini adalah membuat perbincangan rumusan untuk peperiksaan next week lah. Okey, belajar kita mula kan. Sabar saya buka. Nampak tak slide? Nampak dah. Nampak okey. Pertama sekali saya nak minta maaf, saya tak boleh buat dalam PowerPoint sebab saya mengalami masalah internet. Jadi saya transfer saya tukarkan kepada PDF. Okey. Untuk permulaan hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan rumusan. Rumusan ni terdapat dalam kertas exam kertas 2. kertas 2 di bahagian C. okey. Dalam banyak-banyak bahagian dekat kertas 2 tu, rumusan adalah pembahagian markah yang paling tinggi walaupun kita hanya buat rumusan sahaja. Jadi saya sarankan kamu jangan tinggalkanlah rumusan ni sebab sangat-sangat rugi. Okey. Okey, tengok untuk slide kedua ni kemahiran menulis. Okey, hari ni kamu akan menulis untuk mengolah maklumat bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan grafik. Dan pada ini adalah standard pembelajaran kamu, menulis untuk sekejap ya kamu masuk. Okey, jadi kamu akan dapat menulis untuk mengolah dan menghubung kait maklumat daripada pelbagai sumber bagi menghasilkan penulisan dan bahan grafik dengan menggunakan ayat yang gramatis dan bernada wacana yang sesuai. Ayat yang gramatis tu ayat apa? Murid-murid? Siapa tahu? Apa itu gramatis? Cepat. Tak ada yang tahu. Ayat gramatis ni ayat yang lengkap lah, yang daripada segi estetikanya, dari segi tata bahasanya. Kalau lengkap, cantik, tersusun, itu dikira gramatis. Okey. Pada akhir pembelajaran ni nanti, kamu akan dapat 3 benda, iaitu kamu akan memahami petikan, sama ada prosa, puisi ataupun bahan grafik. Kamu tahu kan dah, orang kata dah biasa kan dengan soalan rumusan kan? Biasa tak? Dah pernah tengok pun kan? Semalam cikgu pun dah tunjuk saya hari tu. Siapa yang masih tak tahu nak menjawab soalan rumusan lagi? Dalam rumusan kena ada berapa isi? Anak-anak murid? 3. 4 atau 6. 4 atau 6. Tapi kenapa saya study kena ada 8 isi Cikgu Azura, kalau saya salah minta tolong betulkannya. Okey. Murid-murid ni dia memang sangat pemalu Cikgu Ain. Memang dia kurang respon. Harap cikgu pun sabar juga. Dia dah ni pemalu, Okay. kalah perempuan. Faham. Okey, tengok tu nombor 2. Cikgu, mereka kata 6 isi je, tapi saya study kena buat 8 isi tersurat. Yang mana tu cikgu? Dua-dua boleh ke? 8 isi. Okey, kamu kena faham ya. Dalam rumusan, kamu kena ada 8 isi tersurat. Kalau tak ada 8 isi, maknanya markah kamu kurang lah. Okey, nanti saya akan terangkan. Dan yang ketiga,
menulis sebuah rumusan berdasarkan bahan. Maknanya rumusan kamu ni adalah berdasarkan bahan yang kamu dapat. Bahan yang kamu dapat tu nanti dia boleh jadi 2 bahan, dia boleh jadi 3 bahan. Dia minimum dia mesti ada 2 bahan. Dan rumusan kamu mesti 120 patah perkataan, tidak boleh lebih. Kalau lebih nanti kena potong markah lah. Okay, kita pergi ke seterusnya. Okay, tengok ni. Apa yang saya cakap bahan tadi. Okay, ini contoh koleksi soalan peperiksaan percubaan SPM lah. Pada 2019, ini rumusan dia. Kamu akan dapat contoh bahan pertama berbentuk prosa. Ayat panjang ni kan. Dan yang kedua, kamu akan dapat berbentuk grafik. 2 bahan ni, kamu kena baca dan orang kata dia mesti, tema dia mesti sama. Contohnya lah, kalau prosa tu dia cerita pasal kesihatan, untuk grafik pun mesti dia akan kait dengan kesihatan. Beza dia adalah kadang-kadang dia membincangkan sebab ataupun dia membincangkan kesan, langkah, cara. Okey, siapa yang tak faham boleh tanya saya ya. Saya tak nak nanti awak tak faham, awak diam je. Saya boleh jawab kalau awak tak faham. Boleh belajar? Boleh. Boleh ke? Boleh. Okey. Respon lah. Kelas bising-bising lah seronok. Senyap-senyap ni. Macam saya sorang-sorang show off je. Lain tak. Okey, tak seterusnya. apa-apa. Tak elok. Okey, tak apa. Saya faham. Okey. Tadi saya tunjuk kamu ada 2 bahan. Untuk yang ni saya tunjuk kamu 3 bahan. Bahan pertama prosa. Bahan yang kedua berbentuk puisi. Puisi ni macam apa? Macam sajak, macam pantun. Tapi inilah bentuk dia. Awak tengok dekat bahan nombor 2 ni. Bahan nombor 2 ni adalah bentuk puisi. Dan bahan nombor 3 ni adalah bentuk grafik. Tengok yang warna kuning tu, yang saya tulis tu. Minimum adalah 2 fokus. Dalam 3 bahan ni, dia boleh jadi 2 fokus ataupun 3 fokus. Kamu kena pastilah dia nak minta apa. Dia nak minta langkah ke. Sebab dalam rumusan ni, dia punya point dia ataupun apa yang kamu perlu buat adalah mencari ataupun menganalisis apa yang ada dalam petikan tersebut. Sama ada tema ke, bukan, sama ada kepentingan, sama ada sebab, faktor. Sebab dan faktor tu benda yang sama. Ataupun langkah, ciri yang saya akan terangkan. Saya laju ke? Boleh terima kan? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, tengok ni teknik menjawab soalan rumusan. Rumusan ni terdapat sekurang-kurangnya 2 bahan. Dia takkan bagi kamu 1 sahaja bahan. Tapi kalau macam zaman saya dulu, memang 1 je lah. Tapi zaman awak ni dah ada 2 bahan. Jadi 2 bahan ni kamu kena gunakan. Kalau contohnya dalam peperiksaan tiba-tiba keluar 3 bahan. 3 bahan tu kamu kena gunakan. Dalam setiap bahan mesti mempunyai fokus. Fokus tu apa? Tumpuan. Macam saya cakap tadi lah. Kalau tema dia berkenaan kesihatan, tumpuan dia mesti dengan kesihatan. Mesti berkaitan kesihatan. Apa yang beza adalah sama ada sebab, cara, langkah atau sebagainya. Sekejap ya, kawan-kawan baru masuk. Okey. Untuk yang ketiga, semua fokus dalam bahan perlu digunakan oleh calon semasa menulis. Okey, ni nanti kita tengok. Minta maaf slide saya ada problem sikit tu. Hanya mencari isi tersurat sahaja. Isi tersurat tu apa? Saya nak panggil nama lah. Isi penting. Cepat. Cuba je. Janji saya dengar suara kamu. Ha? Isi yang dalam Isi tersurat tu apa? dalam bahan. Isi penting. Okey. Betul. Isi tu mesti yang terdapat dalam bahan sahaja. Dia mesti akan ada dalam bahan. Dia takkan ada dekat luar-luar bahan. Jadi, dalam rumusan mesti ada pendahuluan, mesti ada isi dan mesti ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan kamu mestilah ditulis dalam 1 ayat sahaja. Dan mempunyai kaitan dengan 3 benda ni. Yang pertama, tema, cadangan dan kesan.
Okey, saya tahu mesti ada di antara kamu yang tak dapat lagi gambaran rumusan macam mana ataupun mungkin keliru. Nanti saya akan bagi contoh contoh ataupun format buat rumusan tu dekat kelas ataupun Google Classroom dia akan hantar nanti. Okey. Untuk permagahan rumusan ni macam saya cakap tadi, pendahuluan dia hanya satu ayat sahaja. Lepas tu isi tersurat mesti kena ada 8. Mesti kena ada apa isi? 8 isi. Tengok. Dekat sini pun dah makan banyak markah. 16 markah untuk isi. Kalau kamu tak rugilah sebab memang jawapan tu memang confirm ada dalam, memang pasti yang ada dalam petikan tersebut. Dan yang ketiga kesimpulan. Kesimpulan juga mesti satu ayat. Kamu jangan buat banyak-banyak perenggan pula. Nanti kesimpulan ada 2 perenggan. Jadi tak dapat markah lah. Dan pastikan apabila menulis rumusan, mesti menggunakan bahasa yang biasa. Tak payah guna bahasa-bahasa yang bombastik lah. Dan elakkan kosakata yang berdarjat tinggi. Okey, tengok kat situ kamu baca. Isi 20 markah. Lepas tu nanti markah bahasa 10 markah. Jadi kamu akan dapat 30 markah. Kalau boleh, kalau kamu rasa dekat bahagian tata bahasa kamu tak boleh nak skor, cuba buat latihan untuk bahagian rumusan ni. Saya rasa kamu boleh dapat banyak markah kat sini kalau kamu betul-betul study, ulang kaji. Okey, mari lihat dan analisis. Okey, tengok saya cakap tadi. Okey, kamu tengok ni soalan dia. Baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah masuk asal petikan. Okey, soalan saya kepada kamu. Berapakah bahan yang terdapat dalam soalan tersebut? Kamu rasa ada berapa bahan? Berapa bahan yang digunakan? 3. Okey, bahan pertama apa? Siapa yang cakap 3 tu? Bahan pertama apa? Bagi kita saya. Dia ada je dekat dalam soalan ni. Cepat. Saya tak marah kalau kamu salah. Nanti saya tunjukkan. Cuma saya nak jawapan daripada kamu. Salah betul itu belakang kira. Cepat, siapa yang berani? Semua anak-anak teruna kan mesti kena berani. Rumus. Memanglah kita buat rumusan. Saya tanya apa bahan. Bahan tadi yang macam saya tunjuk tu lah. Bahan pertama, bahan kedua, bahan ketiga, yang grafik, petikan ataupun puisi. Jadi dalam soalan ni ada berapa kamu dapat? Kamu rasa ada berapa? Untuk langkah pertama kamu buat rumusan, kamu dah tahu benda ni. Ada berapa bahan? Baca petikan lagi gue. Okey. Okey, kita tengoklah jawapan. Tengok saya bagi jawapan . Okey, nampak tak apa ni anak panah tu? Nampak tak? Saja. Nampak tak? Ya, nampak. Okey, pandai. Okey. Apa saya cakap tadi, saya nak tahu berapa bahan kan? Okey, inilah dia. Bahan pertama ialah baca petikan. Petikan tu apa dia? Prosa tadilah, bentuk bentuk prosa tadi yang banyak-banyak tu kan? Yang karangan banyak-banyak tu kan? Itu adalah petikan pertama. Jadi awak ada satu bahan. Yang kedua adalah teliti bahan grafik. Dia dah tulis kat sini. Bahan grafik ni selalunya dia akan berbentuk gambar. Dia takkan bagi ayat panjang-panjang. Jadi kamu ada 2 bahan lah. Maknanya kamu akan ada 2 fokus. Sebab apa dia kata 2 fokus? Sebab minima mesti akan ada 2 fokus. Kamu takkan ditanya satu fokus memang tak ada. Kalau kamu tak tahu apa tu fokus, okey nanti saya akan tunjuk kepada kamu. Tengok ni Okey, cara yang pertama untuk kita buat pendahuluan. Apa-apa pun mesti kena ada pendahuluan. Sebab pendahuluan ni 2 markah. Kamu ada belajar tak ni? Saya pun baru lah benda ni. Tak pernah cikgu. Siapa? Berdasarkan saya? Tak pernah. Tak pernah. Okey. Okey, nanti saya akan terangkan apakah benda Allah tu.
Okay, kita fokus untuk buat pendahuluan. Dalam pendahuluan, kamu mesti menulis semua fokus dalam satu ayat pendahuluan. Fokus tu macam saya cakap tadi lah. Contohnya kalau fokus tu, dia tanya pasal kesihatan. Fokus pertama tu mungkin dia akan tanya ciri-ciri kesihatan. Lepas tu kamu tengok, kamu baca kan. Dalam grafik ni, aku baca tengok tak ada pun ciri-ciri kesihatan yang dia ada bagi. Kesan menjaga kesihatan je. Maknanya itulah fokus kedua kamu. Fokus pertama, dalam prosa tu kamu nampak semua tulis pasal ciri-ciri kesihatan. Dan fokus yang untuk bahan kedua grafik kamu tu, kamu tengok semuanya macam tunjukkan ke arah kebaikan ataupun kesan menjaga kesihatan. Kamu tahu tak fokus tu apa? Fokus ni adalah benda paling penting sekali. Kalau kamu tak tahu fokus tu, saya memang cakap terus terang, memang kamu tak boleh buat rumusan lah. Siapa yang tak tahu pasal fokus? Sebab fokus ni sangat penting. Siapa yang tak tahu boleh tanya saya akan terangkan sampai awak tahu. Ada tak? Sesiapa? Tak ada ke? Tak ada. Okey lah, kita teruskan. Okey, ini yang saya cakap ni, yang ayat saya sebut tadi tu, inilah bendanya. Ta ni untuk tanggungjawab. Dia adalah akronim ataupun singkatan bagi tanggungjawab. Jadi, kalau ke ni untuk kebaikan ataupun manfaat, kelebihan, kepentingan. Kalau a ni apa ya? Impak ataupun implikasi, kesan, akibat. Kalau se adalah untuk sebab, faktor, punca. Kalau ca ni untuk cara. Ini semua yang saya cakap ni semua kamu kena tulis. Bukan semua kena tulis, maksud saya kamu kena kenal pasti fokus apa. Sebab tu fokus tu sangat penting. Contoh cara menulis pendahuluan rumusan. Rumusan membincangkan. Ini perkataan rumusan membincang ni wajib ke tak wajib? Nak tulis pendahuluan. Bincangkan ni perlu ke kita tulis dalam rumusan? Wajib ke tidak? Siapa saya nak petik nama? Cepat. Bagi saya jawapan. Masa berjalan ni. Bah Abraham. Ada tak? Halo. Cikgu, saya nak cuba. Okey, cuba cepat. Kenapa? Kena ada ke tak rumusan membincangkan? Kena tulis ke tak? Wajib ke tak? Wajib, cikgu. Wajib. Okey, pandai. Bagus. Itu adalah benda yang paling wajib sekali kamu kena tulis. Pertama sekali nak buat rumusan, letak dalam kepala, mula-mula mestilah rumusan membincangkan. Lepas tu masukkan fokus pertama kamu dan fokus kedua kamu. Kalau dia ada fokus 3, buatlah masukkan dan fokus 3. Fokus-fokus ni kamu akan dapat dekat bahan-bahan yang kamu dapat tu lah. Sama ada berbentuk prosa ke, grafik ke. Tapi yang penting dekat 3 bahan yang kamu dapat tu mesti ada fokus dia. Takkan dia bagi sesuatu kat kamu yang tak diisi kan? Okey, ini 16 markah. Okey, ini adalah tips macam mana kamu nak carikan isi tersurat tersebut. Okey, dalam petikan yang panjang-panjang tu selalunya kita rumusan ni kadang-kadang dah lambat sebab kita ambil masa kat tata bahasa kan. So, saya macam beri cadangan kamu lah. Kamu cuba kenal pasti perkataan berikut sebagai penanda isi tersurat. Ditulis kat situ kan. Yang pertama sekali penanda wacana. Contohnya dalam petikan tu dia akan cakap lah kesihatan ni apa, ciri-ciri dia. Lepas tu selain itu, di samping itu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dekat penanda wacana tu, selepas je penggunaan penanda wacana, selepas tu mesti akan ada point dia. Mesti ada fokus dekat situ. Point yang dia nyatakan. Jadi, kamu boleh cari dekat situ apa yang dia nyatakan, fokus apa yang dia bagi. Contohnya kalau ciri-ciri tu kan, ciri-ciri kesihatan. Okey, kesan menjaga kesihatan. Badan sihat. Lepas tu dia pun cakap di samping itu, menjaga kesihatan juga merupakan apa-apa. Dia mesti akan ada setiap penanda wacana yang diberikan tu mesti akan ada isi. Cuma beza dia sama ada dia letak isi ataupun huraian. Itu pun awak kena perhatikan betul-betul sama ada apa yang awak pilih tu
adalah fokus utama ataupun huraian. Sebab kalau awak tulis huraian panjang-panjang lebar, nanti tak dapat markah lah. Sebab petikan yang awak dapat tu, awak tengok ni kata-kata kunci dia. Mana ada ni awak cuba baca betul-betul apa yang fokus yang dia cuba sampaikan. Okey, saya nak tanya lagi kali. Dalam rusan kena ada berapa isi? 8. Wajib ada berapa isi? 8. Okey, 8 isi. Contohnya, bahan pertama kamu dapat petikan. Dalam petikan tu, kamu dah baca, kamu dapat dua fokus dia. Contohnya, kamu dapat, contoh fokus dia adalah ciri-ciri kesihatan. Jadi, kamu dapat 2 ciri-ciri kesihatan. Lepas tu, kamu pun bacalah bahan satu tu, tapi dalam bahan satu tu dah ada cakap pasal kelebihan menjaga kesihatan. Lepas tu, itu merupakan fokus kedua kamu lah. Bila fokus kedua kamu tu, kamu pun baca, macam banyak je isi untuk untuk kelebihan menjaga kesihatan ni, kamu pun dapatlah 6. Dekat sini ada berapa? Kamu dah dapat berapa isi? Dekat untuk bahan pertama sahaja, kamu dah dapat berapa isi? 2. Okey, kamu dapat 2 isi untuk fokus pertama. Lepas tu saya cakap tadi, kamu pun baca-baca, tiba-tiba kamu dapat fokus kedua. Contohnya, fokus pertama tu, kamu dapat ciri-ciri menjaga kesihatan. Lepas tu kamu baca lagi petikan tu, kamu tengok, ada kelebihan menjaga kesihatan kepada manusia. Okey, itu merupakan fokus kedua kamu. Jadi, dalam fokus pertama kamu tengok kamu dapat 2 isi. Kamu baca lagi, kamu tengok dekat fokus kedua kamu dapat 6 isi. Jadi berapa? Kamu dapat isi berapa banyak isi dah kamu dapat? 8. Dia tulis dia dekat sini. Kamu dapat 8 isi lah sebab fokus. Fokus kedua kamu dapat 6 isi. Fokus pertama kamu dapat 2 isi. Lepas tu kamu baca bahan yang kedua. Contohnya bahan kedua tu kamu dapat grafik. Kamu baca-baca, tiba-tiba bahan grafik ni dia tunjuk berkenaan fokus pertama lah. Fokus pertama. Kamu nampak dekat bahan grafik tu dia tanya pasal ciri-ciri kesihatan. Kamu pun dapat 2. Jadi jumlah keseluruhan kamu dapat 10. Tapi kita nak 8 sahaja. Benda paling penting kamu kena ingat, kalau dia bagi kamu 2 bahan, kamu kena gunakan kedua-dua bahan tersebut. Walaupun kamu tengok untuk bahan pertama, kamu dah dapat 8 dah kan? Sepatutnya tak payahlah cari lagi untuk bahan kedua, betul tak? Betul tak? Betul. Okey, tapi tak boleh buat macam tu. Sebab saya cakap, kamu kena gunakan bahan pertama dan juga bahan kedua. Dua-dua bahan ni, kamu kena cari poin-poin dia. Kena satukan. Tak boleh buat bahan pertama sahaja. Nanti markah kamu tak full lah. Jelas. Kalau tak faham bagi tahu, saya ulang. Cuba cikgu ulang. Dekat mana kamu tak faham? Nak ulang balik. Okey, tengok kat sini Kesimpulannya ni memang awak boleh tulislah kesimpulannya. Subjek ni orang ataupun individu. Tengok dekat sini, saya dah tulis kat sini kan. Saya dah lampirkan. Subjek ni seperti pelajar ke. Dia bergantung kepada tema ataupun isu yang kamu dapat. Contohnya, kamu dapat isu berkenaan dengan disiplin sekolah ataupun tema berkenaan dengan disiplin sekolah. Jadi, kamu punya subjek siapa? Disiplin sekolah selalu jadi dekat siapa? Dekat pelajar kan? Takkan dekat guru pula. Betul tak? Awak faham tak dekat subjek? Apa itu subjek? Ataupun Cikgu Azura ajar awak cara lain. Awak kena bagi tahu saya sebab saya kena ikut rentak awak. Saya baru dalam bab ni. Sebab tu saya perlukan pandangan awak. Macam mana? Cikgu Azura ajar macam mana? Buat kesimpulan. Penutup Awak akan kena buat bagi tahu macam saya. macam ikut subjek buat kesimpulan. Okey, betul. Berdasarkan bahan kan? Ya cikgu. Okey, Ali. Okey, saya nak awak terangkan kesimpulan yang awak faham. Macam mana nak buat? Saya nak dengar. Kesimpulannya atau pelajaran yang dipelajari oleh
Teruskan, saya dengar. Tengah fikir je kejap. Okey, tak apa. Awak jangan risau lah. Saya akan bagi nota ataupun video lah nanti awak tengok awak. Sebab awak nak exam, saya risau juga. Saya ajar benda yang terpesong. Jadi kalau saya salah, saya perlukan bantuan awak untuk betulkan. Cuba ramai-ramai buat kesimpulan. Lepas tu bagi saya dengar macam mana awak buat. Boleh tak pelajar? Tengah buat ke tak tahu? Tengah fikir ke? Okey, saya tunggu awak fikir sampai awak boleh buat. Tak apa, cuba. Sekarang 11.50. Awak habis pukul 12 kan? Saya nak, sekurang-kurangnya saya nak dengar seorang sebelum kita tamat kelas. Nanti saya akan cuba cari bahan untuk kamu semua, untuk rumusan ni, supaya kamu lebih faham. Ilhan Mustaqim ada tak? Mesti ada dalam ni. Ya ke? Boleh tak? Boleh cuba? Sekejap. Okey. Matu Pritan ada tak? Siapa nama ni? Lingeshwaran? Awak faham tak? Siapa lagi saya nak panggil Muhammad Afif Farhan ada tak? Dah siap? Awak tidur pagi-pagi ni. Lalu lemau je. Siapa lagi? Cepat cuba je lah. Saya tak marah pun. Dekat sini siapa bahasa Melayu dia dapat A? Halo. Muhammad Daniel Aiman, Muhammad Haikal, Muhammad Haris, Muhammad Hazim, Muhammad Zulfakar, Pavitran, Syekh Faik ni. Cepat. Siapa yang berani? Saya nak dengar sebelum kita tamat kelas. Awak dah isi link kehadiran kan? Semua? Dah. Dah dapat Dah link cikgu kan? dah. Wah, Dah, boleh cikgu dah pula. Dah. Buat kesimpulan cepat. Belum. Siapa yang belum dapat tu ikut link ni Tekan link ni. Dekat ruangan chat tu dapat tak? Saya dah bagi, dah hantar. Cikgu tak tahu macam mana nak penutup cikgu. Dapat. Dapat. Okey, macam mana tak tahu nak penutup. Okey. Saya bagi awak tengok ni lah Saya baca. video. Tapi awak apa dia? Siapa tadi tu cakap? Awak ada 8 minit je lagi. Cepat, seorang pun jadi seorang. Tutup kelas Yang lagi. berani. Penutup kelas saya boleh buat. Saya nak penutup rumusan tu. Tak boleh ke? Cepatlah Anas. Boleh, kamu tak nak cuba je. Saya dah bagi tu panduan dia. Yang kerajaan Ikut kamu kalau mana kamu suka. Okey, kamu tengok saya buat. Contohnya kita dapat isu ataupun tema
berkenaan dengan disiplin sekolah. Okey, itu adalah tema ataupun isu kita. Faham? Boleh faham kat situ? Boleh tak? Okey, betul faham? Okey, subjek. Subjek ni adalah individu ataupun kumpulan. Tengok kat situ, subjek. Kenapa saya ambil pelajar? Sebabnya selalu yang melakukan masalah disiplin ni adalah pelajar. Sebab tu saya pilih subjek pelajar. Kalau contohnya lah, isu kita berkenaan dengan politik. Mestilah saya akan letak subjek dia kerajaan. Mana ada pelajar sibuk-sibuk dekat hal politik. Kecuali pelajar universiti. Ataupun kalau bayi-bayi kamu pun tak relevan untuk cakap pasal politik ni. Faham tak dekat situ? Faham. Faham? Okey, satu lagi saya bagi. Kalau saya cakap berkenaan dengan kesihatan, boleh saya letak berkenaan dengan subjek dia dekat situ, saya letak doktor ke, pengurus kesihatan ke, itulah subjek. Subjek ni adalah individu. Kamu nak fokuskan dekat siapa? Itulah subjek. Lepas tu kesimpulannya, kita berbalik kepada masalah disiplin sekolah. Kesimpulannya, pelajar hendaklah bekerjasama. Tema kamu apa tadi? Tema kita, saya pun cakap tadi. Tema kamu apa? Ataupun isu? Disiplin. Mestilah isu. Itu tema kamu, disiplin. Kesimpulannya, pelajar hendaklah bekerjasama menangani masalah disiplin, tambah perkataan kata hubung tu agar ataupun supaya apa? Harapan kamu apa? Kesan contohnya kalau kita dah dapat tangani masalah disiplin tu, apa kesan dia? Apa kesan dia? Apa yang awak tahu? Sekolah menjadi lebih harmoni. Itulah bendanya yang saya nak kamu tahu. Apa-apa pun, kamu dalam rumusan ni, kamu mesti tahu isu ataupun tema yang dia bawa tu apa benda. Baru kamu boleh buat tu. Subjek tu sebenarnya, dia orang kata tak tertumpu pun. Selagi ayat kamu boleh berdiri sendiri. Subjek tu, kamu fikir je, kalau dia berkenaan dengan kesihatan, mungkin dia boleh pergi kepada orang tua ke, macam saya cakap tadi, doktor. Kalau contohnya masalah disiplin, mesti subjek dia adalah pelajar. Kalau untuk tema dia pertanian, mesti subjek dia berkebun. Kalau kamu dapat isu pertanian, tiba-tiba tema dia kamu letak tukang baik kereta, relevan ke? Boleh ke? Itulah yang saya cuba sampaikan dekat kamu. Subjek dengan tema mesti ada kaitan. Lepas tu kamu cuma cuma letak kata hubung tu agar supaya lepas tu kamu punya harapan. Apa harapan kamu? Itu je untuk rumusan. Nanti saya kamu ada grup tu, semua cikgu ada dalam tu kan? Yo. Nanti saya cuba create Google Classroom, saya bagi awak tengok video untuk awak akan lagi faham. Lepas ni awak ada kelas lagi kan? Ada. Kan dah 11.58. Awak habis pukul 12, betul tak? Pukul 12.30 awak tutorial, betul? Ni jadual awak ni. Okey tak? Kita tu selalu macam mana? Tutorial selalu awak buat apa? Cikgu bagi latihan macam tu. Ya. Dari kat Google Classroom ke dari mana? Classroom. Classroom. Okeylah, nanti saya cuba. Saya tak bagi awak latihan pun, saya cuma bagi awak video untuk awak faham je. Boleh? Macam dalam grup WhatsApp pun Boleh boleh tak? ke? Siapa yang tak boleh isi grup WhatsApp? Okey, awak senang kat grup WhatsApp. Saya bagi kat grup WhatsApp. Awak, jap, saya tanya, awak ada tak grup yang untuk awak punya kelas tu awak je? Ada cikgu? Ada tak?
Tak ada lah? Tak ada. Okey, tak apa. Nanti saya bagi dekat grup WhatsApp. Okey, saya rasa awak boleh isi kehadiran dulu. Lepas tu awak boleh keluar sebab dah 11:59. Nanti awak nak kelas lagi. So, kita boleh berserai. Cikgu. Okey. Cikgu. Siapa tak boleh masuk? Cikgu, saya tak boleh masuk Sama-sama, kehadiran, Allah. cikgu. Tak boleh masuk. Awak nama awak siapa? Agilen. Siapa yang tak boleh masuk tu? Agilen. Okay, nanti saya check. Tak, saya tadi dah masuk dah. Okey. Cikgu dah tu tadi tak boleh tekan. Okey, tak apa. Nanti saya check. Apa dia tadi? Siapa yang tanya? Sama. Cikgu, kita sebelum keluar memang akan ambil kehadiran. Cikgu tak ambil lagi kan? Tu sebab saya suruh awak Tak tekan boleh Google lah. Form tu. Link tu untuk kehadiran awak lah. Awak dah tulis belum? Yang lain kalau ada kelas boleh keluar nanti awak lambat nak masuk kelas.